Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 7 Disember 2020. 250 kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 30,538 kes. Tiada kes kematian dilaporkan. Satu kluster baharu direkodkan iaitu kluster Pulau Berhala di Sandakan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Majun, daripada jumlah kes positif baru itu 107 berpunca daripada saringan kontak rapat di 11 daerah. Manakala 60 kes daripada saringan kluster baharu dan sedia ada, saringan bergejala 29, saringan komuniti 32 dan 22 kes lagi daripada lain-lain kategori. 193 pesakit COVID-19 dilaporkan sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh 27,502 orang. 2,013 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 615 orang di hospital dan 1,398 orang di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Bilangan pesakit dalam unit rawatan rapi ICU 63 orang dengan 27 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Sementara itu, 65 Sekatan Jalan Raya SJR telah dilaksana dengan 46,698 kenderaan diperiksa. Bermula hari ini, tiada lagi SJR oleh PDRM, walau bagaimanapun PDRM akan terus membuat pemantauan ketat SOP di semua lokasi dan tempat tumpuan awam. Kempen Jom Derma Darah Anjuran St. John Ambulan Malaysia SJM Sandakan di Pusat Beli Belah Sejati Walk Batu 7 Sandakan telah mengumpul 91 pain darah. Bekalan darah itu sumbangan 101 individu yang tampil menderma dalam program tersebut. Program derma darah yang turut dianjurkan bersama Unit Tabung Darah Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan ini hampir mencapai sasaran kutipan 100 pain darah. Ketika ditemui pemberita RTM, pemerintah kawasan SJAM Sandakan, Tan Chuan Jo memberitahu program ini usaha membantu menambah bekalan darah di HDOK untuk merawat pesakit yang memerlukan selain memupuk semangat masyarakat prihatin dan penyayang. Ia selaras moto persatuan berkenaan, perkhidmatan bagi manusia serta menyebar luas semangat kesukarelawan kepada orang ramai. St. John akan anjurkan kempen inilah supaya kita boleh bantu orang yang memerlukan. Kerana kita tahu seperti kita tahu doktor kata darah itu penting untuk menyelamatkan mereka yang perlukan darah macam yang baru melahirkan anak, orang yang thalassemia dan sebagainya lah. Sementara itu, Pegawai Perubatan Jabatan Perubatan Transfusi HDOK Sandakan, Dr. Haziratul Hanani Usman berkata, bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi dan memudahkan orang awam menderma darah, pihaknya mengambil inisiatif mengadakan kempen di pusat beli belah dan pasaraya sekitar Sandakan sejak November lepas. Katanya, orang awam tidak perlu takut untuk menderma darah kerana kempen yang dijalankan mengutamakan dan mematuhi SOP ditetapkan. Kita tetap keluar, kita tetap buat, kita tetap carilah untuk pastikan stok tu sentiasa berjalan, sentiasa ada. Untuk sehari purata paling kurang kita kena guna 20 unit. 20 unit darah untuk kita supply kepada pesakit. Sebab sekarang pesakit kita yang memang kita perlu bagi adalah pesakit thalassemia yang memang memerlukan tambah darah setiap bulan. Majlis Perniagaan Pelancongan Kawasan Pertubuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP IAGA meminta kerajaan supaya mempertimbangkan bantuan kewangan atau dana kepada pengusaha pelancongan di Sabah yang hilang punca pendapatan berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ketua Majlis Perniagaan Pelancongan BIMP IAGA Sandakan Johnny Lim Si Sung berkata, sebelum ini kerajaan hanya menyalurkan bantuan kepada pekerja peringkat sokongan yang terlibat dalam industri berkenaan dan tidak kepada pemilik maupun pengusaha pelancongan. Sekarang adalah masa yang sangat-sangat susah untuk kami terus meneruskan perjalanan kami tanpa ada bantuan yang betul-betul dari segi bantuan kewangan. Beliau ditemui pemberita RTM di Sandakan. Dalam pada itu, Johnny Lim menyambut baik pembukaan semula sektor pelancongan domestik dan berharap sektor berkenaan akan pulih secara berperingkat. Sebelum ini, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Majun mengumumkan sektor pelancongan negeri akan dibuka semula bermula hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, pembukaan semula taman dan stesen Taman-Taman Sabah TTS sememangnya dinantikan masyarakat terutama menjelang cuti sekolah dan musim perayaan.
Tinjauan kru berita RTM di sekitar Ibu Negeri mendapati orang ramai yang ditemui menyambut baik langkah itu untuk membolehkan mereka menyokong seterusnya merancakkan semula ekonomi negeri menerusi sektor pelancongan. Bagus sebab dia boleh sokong pelancongan dalam negeri sendiri di kalangan orang Sabah. Ini lebih baik sebab dia boleh merancakkan ekonomi negeri. Jadi perancakan ekonomi akan terus berterusan lah. Tapi mesti ada SOP. Saya rasa lebih baik kita melancong di tempat sendiri bagi kita mengelakkan penyebaran ni virus lah. Lagipun kenapa mau pergi jauh kalau ada yang lebih dekat. Lagipun kita punya kawasan pelancongan di sini, kita punya level kan setanding juga dengan luar negara punya. Lagi murah banding yang di luar punya. Semalam TTS dalam satu kenyataan memaklumkan semua operasi dan aktiviti taman dibuka, termasuk pendakian Gunung Kinabalu dengan had bilangan 100 orang sehari untuk setiap destinasi lawatan termasuk substesen dan pulau. 9 taman berkenaan antaranya Taman Kinabalu Ranau, Taman Tunku Abdul Rahman Kota Kinabalu, Taman Pulau Tiga Kuala Penyu dan Taman Bukit Tawau. Keputusan kerajaan membenarkan rentas daerah di seluruh Sabah kecuali di kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD disambut positif rakyat negeri ini. Meskipun begitu, kebenaran rentas daerah itu tidak bermakna rakyat tidak lagi patuh SOP ditetapkan dan sebaiknya berada di rumah sekiranya tiada keperluan penting untuk berbuat demikian. Kalau bagi saya, rentas daerah ni pada masa sekarang ni okey juga, tapi kena hati-hatilah kena ikut SOP. Sebab kau tahu lah kita tidak nampak ini virus kan. SOP kena patuhi. Ya. Walaupun dilonggarkan merentas daerah, kita tetap patuhi SOP. Pakai mask dan jaga jarak. Bagi saya, walaupun kerajaan telah melonggarkan itu sekatan jalan raya kan, tetapi seboleh-bolehnya untuk mencegah ini COVID ini semakin merebak, kita janganlah ambil kesempatan untuk suka hati merentas. Kalau bagi saya lah, ada baik, ada tidak baik juga lah. Dia baik dia, at least family saya dari jauh boleh balik. Yang tidak baik dia, kalau orang sudah boleh merentas daerah, kadang-kadang orang lupa SOP. Dan keselamatan pun orang akan lupa juga. Selain rentas negeri dan sektor pelancongan, kerajaan turut membenarkan beberapa aktiviti hiburan seperti kelas muzik, tarian, seni dan kelas bahasa berbayar tertakluk kepada syarat ditetapkan iaitu tidak melebihi 5 orang dalam satu-satu masa. Tidak dinafikan industri kecil dan sederhana IKS antara sektor yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Menyedari hakikat itu, Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM Negeri Sabah mengambil inisiatif membeli produk IKS yang diusahakan untuk disertakan dalam program agihan bantuan asas COVID-19 BMSE 19. Antara produk IKS yang dibeli termasuklah sayur-sayuran, ikan masin, kuih bahulu dan produk berasaskan coklat dianggarkan bernilai RM7,990. Yang di-Pertua ABIM Negeri Sabah Muhammad Nur Hilmi Milus berkata, ketika ini pihaknya telah menjalin kerjasama dengan usahawan belia di Kundasang, Penampang dan kumpulan usahawan belia bawah seliaan Lembaga Koko Malaysia. ABIM Sabah memikirkan dengan membeli barang-barang bantuan daripada mereka ini, sama ada barang bantuan ataupun pek terima kasih menerusi produk-produk yang telah dihasilkan ataupun beras hasil daripada ejen untuk para ibu tunggal dan juga para usahawan belia ini dapat membantu mereka untuk bertahan sepanjang arahan PKP ini berlangsung. Beliau dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu mengenai pelaksanaan BMSE 19. Selain agihan bantuan bakul makanan, ABIM Negeri Sabah turut mengagihkan pek istimewa bagi menghargai petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus mendepani pandemik COVID-19. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia sentiasa bersiap sedia dalam mengatur gerak aset apabila berlaku kecemasan di laut.
Menurut Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Laksmana Pertama Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah, anggota di Pusat Operasi juga bertugas 24 jam untuk memastikan maklumat yang diterima terus disalurkan kepada aset yang bertugas di lapangan. Katanya APMM turut menggunakan media sosial dalam menghebahkan maklumat kepada komuniti maritim berkaitan perkembangan semasa cuaca. Sehubungan itu, beliau menasihatkan penduduk terutama komuniti maritim agar peka terhadap ramalan dan perkembangan terkini cuaca sebelum keluar ke laut untuk menjalankan sebarang aktiviti selain keluar berkumpulan dan memastikan keadaan bot selamat untuk digunakan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Charizam Awang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.